Nabi membina dulu umat pada waktu ketika di Makkah Al-Mukarramah, bukan dengan membina masjid. Karena ada pada waktu tersebut Masjidil Haram, ya. Kalau kata tidak ada masjid sekalipun, Nabi membina umat dulu. Baik, kalau ada orang kata ketika Nabi di Madinah, Nabi bina masjid dulu. Tak. Nabi bina umat dulu sebelum masjid. Karena Nabi menghantar terlebih dahulu Sayyidina Mus'ab untuk membina umat terlebih dahulu, baru dibina masjid setelah. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى سيدنا الإمام أبي البركات أحمد الدردير رحمه الله تعالى صولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وآله وصحبه الأتحار لا سيما رفيقه في الغار، أي لا سيما رفيقه في الغار. Kita sampai pada wal ma'na wassalatu wassalamu ala sahbi la mithla ar-rafiqi fa inna as-salata alayhi atammu minha alayhim, yani atlubu dhalika min Allah Ta'ala. Jadi maknanya assalatu wassalamu ala sahbi, selawat dan salam ke atas sahbi, la mithla ar-rafiq, fa inna salata alaihi atam, jadi tidak seumpama selawat kepada rafiq, iaitu Sayyidina Abi Bakr. Kenapa? Karena fa inna salata alaihi, karena sesungguhnya salat kepada Sayyidina Abi Bakr atammu minha alaihim, nah, yakni yang lebih sempurna pada selawat tersebut daripada selawat dan salam ke atas sahbi umuman, secara umum. Yani atlubu zalika min Allah Ta'ala, dengan makna aku meminta kepada Allah perkara tersebut. Atlubu zalika min Allah subhanahu wa ta'ala, ini meminta kepada Allah dengan ketinggian selawat tersebut yang lebih sempurna kepada Sayyidina Abi Bakr, yang tidak semisal dengan para sahabat yang lain pada sudut kedudukannya. Wal muradu bi rafiqihi fil ghari Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimaksudkan dengan rafiq fil ghar atau teman di dalam gua tadi adalah Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Qassahu bizikri ba'da duqulihi fi umumil ashab, dikhususkan sebutannya setelah masuknya beliau ke dalam umum para sahabat, tanwihan bi'izami sya'ni, untuk menjelaskan ataupun memberi perhatian terhadap kedudukannya yang agung. Idh huwa syaikhus sahabati wa afdaluhum 'ala al-itlaq, karena baginda Abi Bakr radhiyallahu anhu adalah merupakan syaikhus sahabah, yaitu yang paling besar di kalangan para sahabat, yaitu dengan makna ketua para sahabat, dan yang afdal di kalangan para sahabat ala al-itlaq, yang tidak ada khilaf. Wa fi dzikri murafaqatihi fil ghar isyaratun ila dzalika aidan, dan sebutan tentang murafaqahnya ataupun pertemanannya dengan Rasulullah di dalam gua itu adalah isyarat kepada kedudukan tersebut. Al-ghar, apa makna ghar? Thuqbun fi a'la jabal Thawr,
Jadi ghar di sini alif lam lil ahd. Maknanya ghar ma'hud, iaitu ghar Thawr. Itu gua Thawr. Di mana gua Thawr? Iaitu ada lubang yang berada di atas atau puncak gunung Jabal Thawr. Ala masirati nahwa sa'atin min Makkah. Kalau perjalanan dengan jalan kaki lebih kurang 1 jam daripada Mekah. Tapi kalau naik bas sekarang ni dekat je. Tak sampai 15 minit sampai. Dakhalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa wa Abu Bakr hina kharaja muhajirain min Makkah ila al-Madinah. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyiduna Abu Bakar, kedua-duanya berhijrah daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, masuk ke dalam gua tersebut terlebih dahulu sebelum ke Madinah. Fatahabal musyrikuna fi talabihima, dan musyrikin mencari kedua-dua, ini Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abi Bakar. Waqtafau asarahum. Iqtafau asarahum maksudnya digunakan dengan ilmu qiyafah, iaitu jejak. Mereka menjejak kesan perjalanan Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Rasul, hatta ja'u ila al-ghar fanqata'a al-athar, sehinggalah sampai ke gua tersebut, maka kesan tadi terputus. Faja'alu yufattishuna hatta qala ba'duhum, lalu mereka mencari-cari dan memeriksa tempat tersebut sehingga dikatakan sebahagian mereka mengatakan unzuru ila al-ghar, kita tengok dalam gua. Ada kalau macam tu sepatutnya kan. Sampai di atas dah ada lubang di situ, ada gua, masuklah dalam gua. Tak, mereka tak masuk. Faqalu laysa fil ghari ahadun, mereka kata tak ada orang dalam gua tu. Walau nadharu adna nadratin la ra'awhuma, mana kalau mereka pergi tengok sikit saja lagi, mereka akan melihat dan bertemu dengan Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abi Bakar. Fashtadda al-karbu ala Abi Bakr radhiyallahu anhu. Waktu inilah Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat gemetar. Gemetar kenapa? Pada dirinya, la khaufan ala Rasulillah, karena bimbang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia bimbangi adalah Rasulullah. Wa qala innahum law nadharu tahta aqdamihim la ra'awna. Lalu beliau berkata, kalaulah mereka melihat sedikit sahaja lagi di bawah kaki mereka, kalau mereka tunduk sikit saja, mereka akan melihat kita. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi mengatakan dengan ucapan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bimbang, innallaha ma'ana, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Fa'a'amallahu Ta'ala absarahum anhuma kama a'ma basairahum, maka Allah membutakan mata mereka seperti mana Allah membutakan mata hati mereka. Qila lamma dakhala al-ghara, dikatakan lamma dakhala al-ghara, ketika mana kedua-dua, yakni Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Rasul masuk ke dalam gua, ba'athallahu hamamataini fabadata ala famil ghar, maka Allah mengutuskan 2 ekor burung merpati yang kedua-duanya bertelur di pintu gua. Wala ankabutu nasajat alaihi, dan lelabah pula membuat sarangnya di depan pintu gua. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebahagian di kalangan mereka mengatakan, ma balukum bil ghari innal ankabuta qad qayyamat alaihi. Jadi sebahagian di kalangan mereka mengatakan, ma balukum bil ghari, ya, apa pandangan kalian tentang ghar? Dia kata, kamu nak fikir lagi tentang ghar dalam gua tadi, innal ankabut qad qayyamat alaihi, itu labah-labah telah membina sarangnya di depan pintu. Wal hamama qad bada ala famih, dan burung merpati pula bertelur di depan pintu. Yani annahu la yumkinu dukhuluhuma al-ghara wal halatu hadhihi. Jadi dengan makna tidak mungkin kedua-dua, yakni para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut dalam keadaan sedemikian. Maksudnya kalau masuk sudah tentu
pintu gua tadi atau sarang laba-laba akan terpecah dan burung tadi tidak akan duduk di situ. Wala yumkinu nasjun wala baydun ba'da dukhulihi. Dan dalam riwayat disebut hatta dijawab oleh seorang di kalangan musyrikin yang mengetahui ilmu qiyafah tadi, bahawa sarang laba-laba tersebut telah berada di situ sebelum kelahiran Abu Lahab lagi. Sebagai riwayat kata, dhamir tadi kembali kepada Rasulullah, iaitu sarang laba-laba tadi berada di situ sebelum kelahiran Nabi lagi. Macam mana kalau kita masuk sudah tentu akan putus ataupun terpecah sarang tadi. Kerana sarang tu dah lama lebih daripada umur orang yang ada di tempat tersebut. Sebelum lahir lagi dah ada, dah tentu kalau masuk akan pecah. Ini dalil pada mu'jizah. Wa ila dhalika asyara sahibul burdati faqala. Ini disebut oleh sahibul burdah, wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kuffari anhu ami. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. Jadi mereka menyangka bahawa hamam ataupun burung merpati tersebut dan juga ankabut itu tidak membina tadi dengan tujuan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalah benda tadi benda yang tiba-tiba berlaku. Semuanya tadi adalah tenteranya Allah yang Allah utuskan dengan sekecil-kecil benda yang tidak kuat pun sebenarnya. Burung saja. Seekor burung, 2 ekor burung yang buat sarang di situ, dan kemudian laba-laba yang menghalang daripada dilihat. Jadi di sini faedah yang besar kepada muslimin untuk kita memandang bahawa kekuatan sebenar adalah min Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada material. Dan tidak ada apa-apa kekuatan daripada selain daripada apa yang telah diletakkan oleh ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada Allah lah yang kita inginkan, tidak daripada perkara yang lain. Jadi hatta tidak perlu dibina tembok pun. Tak perlu dibina tembok. Malah bukan tembok, diletakkan pula dengan sarang laba-laba yang jarang. Maknanya kalau kata dari segi adatnya, benda yang jarang tidak boleh jadi sebagai perisai. Perisai mesti benda yang padat. Kerana Allah jadikan perisai daripada sarang laba-laba yang menghalang mereka untuk menembus masuk ke dalam tempat tersebut. Jadi bentengnya iman sebenarnya, bukan dengan batu bata. Kecuali insan qabla al-bunyan. Manusia dulu sebelum bangunan yang didirikan. Yang dibina adalah insan. Yang dibina adalah Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membina bangunan terlebih dahulu. Tamam? Nabi membina dulu umat pada waktu ketika di Makkah Al-Mukarramah, bukan dengan membina masjid. Kerana dah ada pada waktu tersebut Masjidil Haram, ya. Kalau kata tidak ada masjid sekalipun, Nabi membina umat dulu. Baik, kalau ada orang kata ketika Nabi di Madinah, Nabi bina masjid dulu. Tak. Nabi bina umat dulu sebelum masjid. Kerana Nabi menghantar terlebih dahulu Sayyidina Mus'ab untuk membina umat terlebih dahulu, baru dibina masjid setelah. Sayyidina Mus'ab datang dulu daripada Rasulullah sebagai duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, membina umat di sana, memperkenalkan umat dengan agama dan juga memperkenalkan umat dengan Rasulullah. Barulah setelah tu Nabi sampai dibina masjid. Berbeza dengan kita sekarang ni, yang mana kita lebih suka membina terlebih dahulu sebelum membina umat. Tamam? Jadi yang sibuk adalah pembinaan bangunan dibandingkan dengan pembinaan jiwa bagi yang ingin memenuhkan bangunan. Dan ini yang berlaku di mana bila mana bangunan tadi dibina dengan cantik tapi dipimpin oleh yang tidak sepatutnya, maka akhirnya bangunan tadi akan jadi kosong dan usang. Dan akan jadi rosak setelah itu. Yang penting adalah pembinaan
pembinaan yang akan membina ataupun yang akan memenuhkan ruang di dalam bangunan tersebut. Itu kalaulah orang-orang kaya memahami perkara tersebut dengan baik, maka tidak akan sibuk untuk membina masjid sahaja. Dan tidak baru membina masjid, tidak membina masjid sahaja, tapi membina orang yang ada dalam masjid dengan apa yang mereka ada. Maksudnya diberikan kepada tempat yang sepatutnya untuk mereka berikan perhatian dalam pengajian kanak-kanak dan seumpamanya dengan perkara tersebut. Dengan apa ni, dengan ilmu dan seumpamanya. Baik. Qauluhu fasidqu ai, sebab tu kata, kalau kata pondok ataupun tempat-tempat pengajian yang berkualiti, ketika mana memerlukan contohnya untuk buat bangunan masjid, ramai orang akan bagi sumbangan. Tapi ketika mana diperlukan untuk pembelian kitab, pembinaan santri dan seumpama pelajar-pelajar di pondok dan seumpamanya, yang ni dia agak sedikit menurun, kurang. Karena apa? Karena dia tidak memandang bahawa yang diberikan tadi itu akan memberikan kesan dan impak yang besar dalam pembinaan. Karena ini akan bergerak. Masjid tadi akan duduk di situ saja. Padahal ini adalah masjid yang bergerak. Maka ini akan pergi ke tempat-tempat sekian dan sebagainya untuk berdakwah dan memberikan pengajaran dengan benar. Jadi seperti mana golongan yang tidak benar sibuk untuk memberikan orang panggil bantuan kepada sesama mereka, maka sepatutnya bagi yang menjalankan yang benar itu sepatutnya diberikan perhatian oleh orang-orang yang inginkan kebenaran. Qauluhu fasiddiqu. Qauluhu fasiddiqu ay sahibus sidqi wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu lam yarima ay lam yabraha wa lam yanfakka anhu. Nah, jadi itu syarahan balik kepada kepada bait tadi. Fasiddiqu fil ghari. Sidqu ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay sahibus sidqi. Was-siddiqu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang kedua-duanya berada lam yarima ay lam yabraha wa lam yanfakka anhu. Nah, jadi orang tidak berjaya untuk mereka dapatkan. Nah, kedua-duanya tidak mampu didapatkan oleh musyrikin. Bahum yaquluna ma bil ghari min arimi, iaitu mereka mengatakan bahawa tidak ada dalam gua ini seorang pun, min ahadin maksudnya. Tamam. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-qaridah al-bahiyah. Wa hadhihi aqidatun atfun ala jumlatil hamdilillah, alhamdulillah. Ini ataf kepada jumlah alhamdulillah. Wasmul isyarah a'idun ala al-ibaratil muta'alliqati dhihnan. Nazzalaha manzilatal hadiril mahsusi bil basar. Isim isyarah tadi kembali kepada ibarat yang tergantung dalam zihin beliau. Karena beliau tulis ini dalam sekali tulis. Faham? Dia bukan tulis kemudian dia fikir pula ataupun dia tulis mukaddimah ini ataupun satu bait pertama sampai bait kelima ni setelah itu. Tak. Ditulis dalam satu malam, sekali duduk. Kan benda ni kan hadir kepada beliau ketika mana majlis zikir. Dan balik itu kemudian Imam Dardir mengarang kembali. Maka isim isyarah ni kembali kepada ibarat muta'allaqah muta'aqqalah, minta maaf, muta'aqqalati zihnan. Yang muta'aqqalah maksudnya yang ada dalam pemikiran beliau. Nazzalaha manzilatal hadir, yang beliau turunkan seakan-akan dia adalah seperti mahsus bil basar. Hadhihi, hadhihi kan isim isyarah menunjuk kepada Ali Najmi, iaitu hadir bil basar. Fa atlaqa 'alaiha lafdh al-isyarati al-mawdu'a li kulli hadirin mahsus. Maka diitlakkan 'alaiha lafdh al-isyarah al-mawdu'a li kulli hadirin mahsus, iaitu kepada isim isyarah, lafaz isyarah yang diletakkan pada setiap yang hadir mahsus, benda yang ada di depan mata kita dan panca indrawi yang kita boleh melihatnya. Waqtara al-lafz al-mawdu'a lil qarib, dan beliau memilih lafaz hadhihi, lafaz tadi yang diletakkan untuk isim isyarah lil qarib sebagai penunjuk kepada yang dekat, litanbih ala annaha qaribatut tanawul sahlatul husul. Tafaul maksudnya hasan, sebagai tafaul hasan daripada beliau atau optimis bahawa
ini sebagai perhatian untuk senang diambil, dekat untuk diambil dan senang untuk didapatkan kefahamannya. Walidha afrada al-khabara ma'a annaha fi nafsiha aqaidu kathiratun. Itu disebut hadhihi aqidatun. Nampak kata benda ni senang, sikit saja. Jadi seakan dia satu, ataupun jawapan yang lain, kerana akidah ni adalah menafikan satu, menafikan yang lain maksudnya. Jadi akidah ni adalah satu yang tersusun rapi dan tidak kalau kata kamu menafikan salah satu daripada akidah yang usul ini, maka kamu menafikan seluruhnya sebenarnya. Dia satu. Okay? Karena itu beliau meletakkan dengan afrad al-khabar. Ma'annaha fi nafsiha aqaidu kathirah. Boleh faham? Baik. Hadhihi aqidatun, kata Maulana Syekh Jamal, ay mu'taqadatun. Aqidah dengan makna mu'taqadah. Fahiya fa'ilah bimakna maf'ulah. Fa'ilah bermakna maf'ulah. Jadi isim maf'ul maksudnya. Dan makna mu'taqadah, yang diiktiqadkan. Nah, wal aqaid hiya al-qadaya. Aqaid apa dia? Al-qadaya allati yuqsadu minha al-i'tiqad. Yuqsadu minha al-i'tiqadu nafsahu dun al-amal. Jadi qadiyah yang mana dimaksudkan tadi untuk i'tiqad, maksudnya untuk dipegang ataupun untuk diimani. Bukan dengan amal. Wa hadza la ya'ni anna al-aqaida la yatarattab 'alaihi 'amalun. Jadi ini bukanlah bermaksud aqaid ini tidak tidak disertakan dengannya amal. Bal 'amalus sahihu la yatarattab illa 'alaiha. Bahkan amal yang sahih itu tidak akan dikira melainkan dengan akidah yang sahihah. Cuma bila maksud aqaid maksudnya, lakin al-qasdu anna tilka al-qadaya tusamma aqaida. Tusamma na'am aqaida, ay tusamma hiya aqaida wa illam yabin 'alayha 'amalun min dhalika yufhamu anna tarka al-'amal la yukhriju min al-iman 'ala madhhabi ahli sunnah. Tengok. Tapi qasad di sini dengan makna qadaya itu dinamakan dengan aqaid, walaupun wa illam yubna 'alaiha 'amalun. Bukan yabi. Wa illam yubna 'alaiha 'amalun. Walaupun dia tidak terbina dengannya amal. Karena dia aqaid, iaitu berkait dengan pegangan. Wa min dzalika yufhamu, daripada sini dipahami apa dia? Anna tarkal amal, meninggalkan amal itu la yukhriju minal iman, tidak mengeluarkan orang tadi daripada iman, ala mazhabi ahli sunnah. Jadi kalau orang tanya, dia ni tidak semayang, tapi dia macam mana dia boleh dikira sebagai orang yang beriman sedangkan dia tidak semayang? Kita katakan bahawa i'tiqad dengan amal ada panggil syai' mutaghayyir, kan benda yang bersama. Ada orang i'tiqad tapi dia tidak amal. Tamam? Jadi di sisi ahli sunnah, orang yang meninggalkan amal tidak mengeluarkan dia daripada iman. Fayumkinu an yakuna al-insanu dha aqidatin salimatin ma'a tarkil amal. Orang ni orang yang ada akidah yang betul tetapi meninggalkan amal. Atau ma'a wujudi a'mal batilah kal fasiq. Ataupun akidahnya benar tetapi bersama dengannya amal batil, melakukan dosa seperti orang fasik dan seumpamanya. Boleh faham? Sini. Jadi pada ta'rif akidah tadi sebenarnya menjelaskan kepada kita maksud yang penting untuk memahamkan kita tentang perbezaan di antara i'tiqad dengan amal. Sebab ada orang i'tiqad ni, sebab tu dalam ahli sunnah wal jamaah kalau disebut dengan al-iman apa dia? Iman apa dia? Tasdiq maksudnya. Al-iman huwa tasdiq. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan iman ialah apa dia? Tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih wal nutqu bil lisan. Kata mereka tu bersih sekali. Jadi dari segi pandangan Mu'tazilah maknanya kalau kata iman mesti dengan amal sekali.
Kalau tidak beramal, maknanya dia tidak beriman. Boleh? Ahli sunnah ada, ahli sunnah al-iman huwa tasdiq. Nah, tasdiqu faqat. Ada tahqiq. Tasdiqu faqat. Baik. Saniyah, hadhihi aqidatun saniyah. Saniyah nisbatan ila sana bil qasri wa huwa an-nur. Nisbatan ila sana wa huwa an-nur. Jadi dia nisbah kepada as-sana. As-sana maknanya an-nur, yakni annaha, yakni cahaya, yakni annaha wadihatud dalalati ala ma'aniha. Yani yang jelas dalalah petunjuknya ke atas makna-maknanya. Sammaituha al-qaridatal bahiyah, dan aku namakan dia dengan qaridah bahiyah. Al-jumlatu sifatu aqidatan, sifatu aqidah. Nah, sifatu aqidatun. Jadi jumlah ni apa dia? Sammaituha al-qaridatal bahiyah tu ialah jumlah sifah. Wal qaridatu fil asli al-lu'lu'atu. Dan qaridah itu adalah al-lu'lu'ah. Qaridah itu pada asalnya adalah apa dia? Al-lu'lu'atu allati lam tusqab. Itu fil asl, ay fi asli lughah. Pada asal lughah qaridah dengan makna lu'lu'ah ataupun permata yang tidak dilubangi. Wa innama ikhtara, kata Imam Sibai, dipilih oleh Imam dengan qaridah, iaitu dengan lu'lu'ah allati lam tusqab, yang tidak dilubangi lagi, li'anna ar-raghbata fiha akthar min al-musta'malah. Karena orang lebih suka dengan yang tidak digunakan lagi daripada yang telah digunakan. Maksudnya yang asli. Tamam? Wa kadzalika huna, itu juga di sini, ka'annaha aqidatu bikrin. Seolah dia akidah anak dara yang masih lagi baru. Nah, fashabbaha al-fadh ad-dalata 'ala al-ma'ani al-maqsusah min haitsu husnuha bil qaridah. Maka dia perumpamakan persamaan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna yang tertentu ini pada sudut keindahannya tadi seperti qaridah. Seperti permata-permata. Wasta'ara ismal qaridati laha isti'aratan asliyatan tasrihiyah. Maka dia menggunakan isti'arah asliyah tasrihiyah. Ini dalam balaghah nanti akan dipelajari. Wal bahiyah na'tul qaridah. Bahiyah adalah na'tul qaridah, sifat kepada qaridah. Wal baha, al bahiyah tu apa dia? Baha ad-diya'u, itu cahaya. Wasta'ara laha hadzal isma, dipilih nama ini liyutabiqa al-ismul musamma, untuk bagi mutabaqah di antara isim dengan penama tersebut. Nama dengan kitab ini sendiri. Thumma dzakara min nu'utiha aidan ma yaqtadi raghbata fi tanawuliha. Kemudian beliau menyebutkan lagi sifat bagi kitab ini yang yaqtadi raghbata fi tanawuliha, untuk memberikan semangat bagi orang mendapatkan faedah daripadanya. Faqala, lalu beliau menyebut latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Hiya latifah, maksudnya minal lutfi. Apa makna lutf? Huwa diddul kasafati min latufa kakaruma, iaitu lawan bagi sesuatu yang kasar. Lutf maksudnya sesuatu yang halus, lembut. Nah, daripada latufa kakaruma, wazannya latufa. Daqqa au raqqa. Nah, daqqa au raqqa. Jadi daqqa dengan makna halus ataupun raqqa dengan makna nipis. Fal latifu as-saghirul hajma wal raqiqul qiwama. Jadi latif ni adalah dengan makna kecil pada bentuk dan raqiq al-qiwam, maksudnya yang nipis. Au syaffaful ladzi la yahjubu ma wara'ahu kazujaj, ataupun sesuatu yang jernih yang tidak terhijab apa yang ada di sebaliknya, seperti cermin. Seperti cermin. Fa idza utliqa bihadzal ma'na 'ala Allah Ta'ala, kalau diitlaqkan makna latif kepada Allah,
maka maknanya adalah apa dia? Al-alimu bi khafiyatil umur, mengetahui dengan perkara yang tersembunyi. Lima marra min anna lafza, kerana kita lalu sebutkan bahawa lafaz idza auhama khilaf al-muradi fi haqqi ta'ala yuradu minhu lazimuhu. Kalau diwahamkan, kalau berbeza dengan murad bagi hak Allah Subhanahu wa taala, maka yuradu minhu lazimuhu, dimaksudkan tadi dengan lazim bagi makna. Ya. Maka lazim bagi makna latif apa dia? Apa ni boleh diketahui di sebaliknya. Maka lazim daripada dengan makna halus ataupun syaffaf, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di sebalik sesuatu. Wa amma latafa ka nasara, latafa ka nasara, fa ma'nahu ahsana wa an'ama. Ahsana wa an'ama, tu makna latafa. Ka nasara, tadi latufa karuma. Kan latufa dengan atau kakaruma dengan wazan karuma. Tapi itu dengan makna daqqa atau raqqa. Tapi kalau latafa ka nasara dengan wazan fa'ala, fa ma'nahu ahsana aw an'ama, dengan makna yang terbaik. Fa ma'nahu fi haqqihi ta'ala zahirun. Maka maknanya dengan latafa dengan makna nasara ataupun ka nasara dengan makna ahsana wa an'ama, ada haqqu fi haqqillahi ta'ala zahir. Jelas. Ail muhsinul mun'imu ala ibadihi. Tapi kalau kata latafa dengan latufa, maksudnya al-latif daripada latufa kakaruma, maka maknanya pada al-alim bi qafiyatil umur. Beza kan? Jadi kalau kata latif ni daripada mana latif? Jadi ismullahi latif. Ya latif, ya latif. Ya latif ni daripada mana? Kita kata ya latif boleh jadi daripada dua keadaan. Sama ada daripada latufa kakaruma, maka dengan itu makna bagi hak Allah Ta'ala dengan maksud apa? Al-alim bi khafiyatil umur. Ataupun latafa dengan makna daripada latafa ka nasara, maka maknanya adalah al-mun'im muhsin ala ibadih. Itu maknanya. Itu ringkasannya. Bihadza alimta wajha man fassara al-latifa bi'alim biqafiyatil umur. Maka di sini kamu akan dapat mengetahui perbezaan orang yang mentafsirkan latif dengan makna alim biqafiyatil umur, dan juga wajha man fassarahu bil barri al-muhsini li ibadih. Boleh juga. Dan kalau kamu tengok ada orang mentafsirkan kata Allah itu maha pemberi nikmat kepada hambanya, baru kamu tahu rupanya diambil daripada latafa ka nasara. Tapi kalau dengan makna alim bi khafiyatil umur, maknanya kamu memahami bahawa dia mengambil daripada latufa dengan makna kakaruma. Faham? Itu. Dan kata Maulana Syekh Jamal di sini, dia kata diambil daripada takrir muallif, iaitu takrir muallif ini al-Imam Dardir sendiri, ada takrir beliau, al-mufassirun taratan yufassiruna ismahu ta'ala al-latif billadhi la yura. Sebahagian mufassirin mentafsirkan nama Allah dengan latif tadi dengan makna yang tidak dilihat. Kama fi qawlihi ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Latif dicemahkan la yura, yang tidak dilihat. Jangan baca la yara, la yura. Wa taratan bi'alimi qafiyatil umur. Dan kadang-kadang diterjemahkan dengan alim bi khafiyatil umur. Kama fi qawlihi ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Iaitu dengan makna alim bi khafiyatil umur. Wa taratan bil muhsin. Kama fi qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadih. Jadi ketiga-tiga tadi melihat kepada apa? Kepada siyaqul ayat. Konteks ayat tadi, maka ditafsirkan ikut konteks. Maka ini perlu kepada ilmu apa? Furuq fil lughah. Ilmu pengetahuan tentang ta'rifan bagi hal tersebut. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini dengan latifatun, makna dia apa dia? Anha qalilatul alfaz, sedikit lafaz, au salisatul alfaz, atau tersusun lafaz, au wadihatuha, ataupun jelas lafaznya, wal kullu sahihun, dan kesemuanya sahih. Wa 'ala al-awwali fa qawluhu
Maka mengikut pada pandangan yang pertama, iaitu apa dia? Iaitu dengan makna latufa. Qawlu saghiratun fil hajmi ail qadri wasfun kashifun. Ini sifat dia sifat kashif. Lepas tu dia ada sifat ni dipanggil apa? Sifat kashifah dipanggil. Wasfun kashif, sifat yang menjelaskan. Latifatun saghiratun fil hajmi. Itu ngaji dah Fathul Mu'in kan. Ada sifat kashifah. Dekat ni wasfun kashifun, yang sifat yang menjelaskan kepada makna al-awwal, latifah. Jadi bila kita baca latifatun saghiratun fil hajmi, kita kata latifah tadi dengan makna apa? Daqqa aw raqqa, ai saghirul hajmi, raqiqul qiwam. Faham tak? Itu makna dia. Iaitu kecil pada hajm. Abiyatuha wahidun wa sab'una baitan, dan baitnya tadi iaitu apa ni, rangkap-rangkap syairnya itu hanya 71 bait sahaja. Walamma kana hadzal wasfu yuhimu annaha qalilatul ilmi, maka bila mana sifat saghiratun fil hajmi tadi kemungkinan boleh menyebabkan, walamma kana hadzal wasfu yuhimu annaha qalilatul ilmi, maka bila mana takut sifat tadi menyebabkan orang mengatakan bahawa kurang ilmu dengan 71 bait, dia kata apa dia ni, sikit sangat ni. Stadraka alaihi bi an rafa'a hadha at-tawahhuma biqawlihi, maka dia menjawab kembali dengan mendatangkan atau mengangkat waham tersebut dengan menyebutkan apa? Lakinnaha kabiratun. Jadi tidak ada orang panggil apa ni? Tidak ada tanaqud. Lakinnaha kabiratun. Ay azimatun fil ilmi. Yang kecil pada bentuk saja, tapi besar pada ilmu. Lakinnaha kabiratun ay azimatun fil ilmi. Tamam? Baik. Kana muqtada adh-dhahir, ikutnya kepada zahirnya, an yaqula azizatun ay kathiratun. Kalau tadi qalilatun kan dipanggil saghiratun fil hajmi, patutnya dia kata lakinnaha azizatun fil ilmi. Kena lawan bagi sedikit dengan banyak, kan? Wa dhalika li anna al-kibra yarji'u lil kamiyah. Karena kabirah tadi itu melihat kepada bentuk kuantiti. Betul? Itu al-adad, bilangan. Wa huwa la yakunu illa fima lahu ajza'. Dan ini tidak akan berlaku melainkan kepada yang kabirah ataupun seumpamanya itu disebut kepada yang mempunyai juzuk-juzuk anggota. Jadi kita boleh sebut kereta tu besar, kereta ni kecil. Kenapa? Kerana dia ada juzuk. Kita boleh sebut orang ni besar, Ilham contohnya, ataupun Katik contoh, kerana melihat kepada juzuk. Kita boleh berkata meja ni besar, meja tu kecil, kerana ada juzuk. Wal ilmu ma'na minal ma'ani. Manakala ilmu pula adalah makna. Jadi makna minal ma'ani, macam mana kita nak tunjuk juzuk kepadanya? Wal jawabu, jawabnya apa dia? Annahu innama 'abbara bidzalika litahsula al-muqabalata ma'a qawlihi saghirah. Jadi dijawab oleh para ulama bahawa ditakbirkan dengan kabirah adalah untuk menghasilkan muqabalah, pertentangan ataupun berlawanan dengan lafaz sebelumnya saghirah, maka disebutkan kabirah. Fa fi kalamihi jinas al-mutabiq. Faham tak? Jinas al-mutabiq. Lakinnaha kabiratun ay 'azimatun fil ilmi ay al-ma'ani al-madlulati laha. Iaitu pada ilmu, iaitu pada makna-makna yang menunjukkan kepada akidah tersebut. Zalika li'annaha ishtamalat ala bayani ma yajibu lillahi ta'ala. Madlulati laha, yani madlulati lil ma'ani. Zalika li'annaha ishtamalat ala bayani ma yajibu lillahi ta'ala. Karena apa dia jadi kabiratun fil ilmi, azimatun fil ilmi, li'annaha ishtamalat, karena di dalamnya terkandung penerangan tentang yang wajib bagi Allah, wa ma yastahil wa ma yajuzu, dan yang mustahil dan yang harus, wa ala mithli zalika fi haqqi rusulihi, begitu juga, yaitu yang wajib bagi Rasul,
yang mustahil bagi Rasul dan yang harus bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa 'ala al-barahin al-qat'iyyati, dan juga apa dia lagi, ishtamalat 'ala barahin. 'Ala tadi ini takluk dengan ishtamalat. Ishtamalat 'ala al-barahin al-qat'iyyah, yang terkandung dalamnya burhan qat'iyyah, dalil-dalil qat'i allati yakhruju biha al-mukallafu min ribqati at-taqlidi ila nur at-tahqiq, yang mengeluarkan dengan sebabnya tadi, mengeluarkan biha ay bisababiha al-mukallafu, yakni mukallaf daripada ikatan taklid kepada nur at-tahqiq, yakni zulmati at-taqlid kepada nuri at-tahqiq. Tahqiq maksudnya pada isbatul aqaid bi adillatiha, iaitu mengisbatkan dalil-dalil akidah ini dengan akidah itu dengan dalil-dalilnya, hatta la yakuna fi imanihi khilafun, sehingga imannya tidak berlaku khilaf. Jadi fa sayati bayanu khilafi fi imanil muqallidi insyaallah taala, nanti akan dibicarakan tentang iman muqallid. Dan apa lagi yang terkandung dalam ni? Istamalat ala raddi ala ahli dhalal. Dan terkandung di dalamnya tu ala tu bulatkan. Itu semua tu apa yang terkandung dalam kitab ni. Ala bayani ma yajibu, ala misli zalika fi haqqi rusulihi, ala barahinil qat'iyyah, ala raddi ala ahli dhalal. Tu. Iaitu menolak kepada ahli dhalal tasrihan taratan wa talwihan ukhra. Terkadang al-imam menggunakan dengan lafaz tasrih. Dia kata ibarah idza dallat ala ma'na al-murad minha yuqalu lahu tasrih. Jadi kalau tasrih dengan makna apa, ibarah yang menunjukkan pada makna murad, makna yang dikehendaki. Wa in asyarat lahu yuqalu lahu talwih. Dan kalau diisyaratkan sahaja kepada makna murad, maka dipanggil talwih. Dia tidak dengan sarih. Fa in kanatil isyarah khafiyah, tapi kalau isyarah tadi isyarah yang tersembunyi, yusamma lahu talmih, maka dinamakan dengan talmih. Dia ada tasrih, dia ada talwih, dan dia ada talmih. Jadi kalau orang berbeza, tanya apa beza antara tasrih, talwih, talmih, dan talwih dan talmih, maka dia boleh terangkan. Wa ala sam'iyat, masih lagi tu, istamalat ala sam'iyat, iaitu terkandung dalamnya sam'iyat, iaitu ma daliluhu sam'i, yang mana dalilnya berbentuk sam'i, iaitu yang didengar daripada Nabi kita Muhammad, kal ba'thi wal hasyri wal nashri wal jannati wal nar. Wa ala syai'in, juga istamalat ala syai'in min at-tasawufi alladhi huwa hayatun nufus, dan terkandung juga dalam kitab ni berkenaan dengan tasawuf, yang mana ianya merupakan hayatun nufus, kama satara zalika kulluhu insyaallah taala mufassala. Nanti kamu akan perhatikan dan kamu akan lihat, kamu akan pelajarinya insyaallah secara terperinci. Walidha qala musta'nifan fi jawabi su'ali muqaddar nasha'a mimma qablahu. Dan ini kerana itu dia seolah-olah sebagai menjawab kepada jawapan bagi soalan yang ditakdirkan. Dia jawab balik pada soal muqaddar, takdiruhu, hal takfi hadhihi al-aqidah al-mukallafa fi dinihi. Adakah cukup dengan akidah ini yang ditaklifkan dalam agama, kama yadullu alaihi hadzal wasfu alladhi qaddamtahu. Jadi kalau orang tanya ni, adakah cukup dengan akidah ni saja yang kamu sebutkan tadi untuk menyebabkan orang tadi terlepas taklifnya daripada agamanya, itu tanggungjawabnya untuk dia pelajari, seperti mana yang telah kamu sifatkan sebelum ini. Au hadza min babil mubalaghah, ataupun ni hanya sebagai mubalaghah saja. Jadi mubalaghah ni apa dia makna mubalaghah? Mubalaghah maknanya i'ta'u syai'i aktsara mimma yastahiq atau mimma yustahaq. Iaitu memberikan, meletakkan atau memberikan sesuatu lebih daripada yang sepatutnya. Tamam? Dan dia terbahagi kepada tiga: at-tabligh wal ighraq wal ghulu. Dia kata wa dzalika anna al-mudda'i in kana mumkinan aqlan wa 'adatan fa tabligh. Jadi kalau orang yang mendakwa tadi, kalau perkara yang didakwa tadi perkara yang walaupun perkara itu berlebihan daripada sesuatu yang sepatutnya, tamam?
Tapi perkara tadi mungkin pada akal dan mungkin pada adat, maka hadza tabligh, dipanggil mubalaghah. Wa in kana mumkinan, dipanggil tabligh, bukan panggil mubalaghah. Mubalaghah ada tiga jenis. Tabligh, al-ighraq dengan ghulu. Baik, wa in kana mumkinan aqlan la adatan, dan kalau kata dia perkara tadi bersifat mungkin pada akal tapi tidak mungkin pada adat. Faham? Fa ighraq. Nah, maka dia adalah dikira sebagai ighraq. Sebutan dia dipanggil ighraq. Contohnya disebut wa nukrimu jarana ma dama fina wa nutbi'uhu al-karamata haitsu mala. Faham? Ini kami memuliakan jiran kami madama fina, selagi mana dia berada di sisi kami, wa nutbi'uhu al-karamata haitsu mala. Kami akan mengikutinya dengan kemuliaan tadi, haitsu mala. Nah, iaitu ke mana saja dia pergi. Mana saja dia pindah dan seumpamanya pergi ke tempat lain pun kami akan cari dia untuk memberikan kemuliaan kepada dia. Baik, ini pada sudut akal mungkin, pada sudut adat susah tu untuk lakukan benda macam tu. Nah, wa nukrimu jarana ma dama fina wa nutbi'uhu al-karamata haitsu mala. Hadza mungkin aqlan la adatan. Itu mungkin pada akal tapi tidak susah pada adatnya. Wa in lam yakun mumkinan aqlan wala adatan. Kalau benda itu tidak mungkin pada akal dan tidak mungkin pada adat pula, fa ghulu, maka itu dipanggil ghulu. Nah, contohnya apa dia? Wa aqafta ahla syirki hatta innahu la taqafuka nutafu allati lam tukhlaqu. Dia kata lidzalika li anna qaufan nutafi ghairul maqluqah mumtana'u aqlan wa adatan zahid. Ya, wa aqafta ahla syirki hatta innahu. Yani kamu aqafta ahla syirki, kamu bimbangi dengan ahli syirik sehingga kamu bimbang, la taqafukan nutafu allati lam tukhlaqu, sehingga kamu bimbang dengan nutaf, yakni benda yang tak, orang panggil apa, yang tak jadi lagi pun daripada ahli syirik tu. Yani anak dia yang tak ada lagi pun, yang tak jadi lagi pun kamu bimbang. Nah, ini kerana membimbangi dengan janin yang tidak dijadikan lagi. Ada mumtana'u aqlan wa adatan wal maqbulu min al-ghulu ma adkhala alaihi lafzun yuqribuhu min as-sihhah. Jadi kalau kata yang diterima pada ghulu ni adalah yang masuk padanya lafaz yang hampir kepada kebenaran. Contoh seperti firman Allah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Fa idza 'arafta hadha, maka yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Hampir-hampir minyak tadi bercahaya. Walau lam tamsashu narun, walau tidak disentuh dengan api. Hampir-hampir. Ini dipanggil ghulu. Nah, boleh? Dan kalau kamu mengetahui tentang maksud fal mubalaghah minha ma huwa maqbul wa minha ma huwa mardud. Jadi kalau kamu ketahui ketiga-tiga ni, maka ada muqabalah, ada mubalaghah yang maqbul dan ada mubalaghah yang mardud. Jadi mubalaghah mana yang mardud? Ghulu. Muqabalah yang ghulu. Dan ghulu pun tidak semua juga ditolak. Ghulu yang hampir dengan lafaz dia dengan makna yang betul, maka tidak ada masalah. Kerana ada yakadu, hampir-hampir. Kerana ada perkataan yakadu tadi. Barulah dikira tidaklah bermasalah. Sebab tu bila mana disebut oleh al-imam Syekh Ahmad Syauqi, Amirul Syu'ara, dia kata apa? Kadal muallimu kadal muallimu an yakuna rasula. Apa ni? Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir para guru itu menjadi rasul. Itu mubalaghah dah tu. Mubalaghah pada mengagungkan para guru. Dan adakah boleh guru-guru menjadi rasul? Hadza mumkinu aqlan wa adatan? La yumkin. La yumkin aqlan wa la yumkin adatan. Tidak. Yang ini kerana dia telah bercanggah dengan syarak dah, betul. Boleh? Maka itu nau' minal mubalaghah. Baik, itu nau' minal ghulu. Tapi ghulu yang makbul. Kenapa?
Karena ada padanya lafaz yuqribuhu minas sihah, yang hampir kepada kebenaran. Kadal muallimu an yakuna rasulah. Ini tak ada masalah. Ini saya kata ghulu saja. Dia pun kerja ghulu . Ni apa ni, memuji Nabi lebih-lebih ni. Ini ghulu. Ini tidak disebut dalam hadis. Aduh, buat tu . Wa qala Rasulullah, buat teruk. Macam nak terang berak . Orang lain baca hadis juga, tak ada buat teruk macam tu. Biasa-biasa jadilah. Pulun ngah. Nah. Dia orang hak pulun belajar ni, dia sebenarnya tak tahu nak baca. Dia tak tahu nak baca kitab. Jadi nak buat apa? Dia nak kena kono, nak pergi perhabis sejam tu. Tu yang dia ulah habis cerita orang. Tu yang muncung mulut-mulut sampai jadi serupa dengan keraduku. Kes tu jadi macam tu. Kes kerana tak ada apa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang, pada bait yang seterusnya. Takfika ilman in turid an taktafi. Kenapa ni? Ini jawab balik kepada soal muqaddar. Ini jawab kepada soal muqaddar, seolah bila mengatakan bahawa adakah cukup dengan apa yang kamu pelajari ni? Adakah cukup dengan apa yang telah kamu sifatkan tadi? Maka Syekh pun sebut takfika ilman in turid an taktafi. Li'annaha bizubdatil fanni tafi. Dan nanti kita akan tengok memang benar seperti yang beliau ungkapkan bahawa kitab ini sangat luar biasa pengambilan dan juga perbahasannya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.